Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak, sihat? Alhamdulillah Ustazah dapat menyambung lagi kelas PDPR kita untuk tasawuf Islam tingkatan 4 dengan tajuk baru Fitrah Kejadian Insan pelajaran ke-6. Jom kita mulakan. Baik, untuk tajuk ini Ustazah hanya memilih untuk video ini hanya 2 topik sahaja, iaitu topik pertama 2.1.1 maksud insan dan 2.1.2 untuk proses kejadian insan. Jadi 2 topik sahaja. Bermakna ada sambungan lah untuk video ini bagi tajuk Fitrah Kejadian Insan. Walaupun jom kita teruskan kelas kita. Baik, untuk maksud insan, apa yang dimaksudkan dengan insan? Insan adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang membezakan makhluk ciptaan Allah dengan yang lain, insan dengan yang lain, iaitu insan ini dikurniakan akal dan ditugaskan untuk mengabdikan diri kepada Allah, juga untuk memakmurkan alam. Jadi kalau anak-anak perhatikan di sini, ada 3 perkara penting untuk maksud insan, iaitu pertama, insan makhluk yang diciptakan Allah, yang dikurniakan akal, ditugaskan untuk mengabdikan diri kepada Allah dan juga ditugaskan juga untuk memakmurkan alam. Jadi itu yang dimaksudkan dengan insan. Boleh anak-anak? Baik, seterusnya kita teruskan dengan dalil yang terkandung dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 4 berkenaan dengan kejadian insan, iaitu yang berbunyi, jom kita sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa maksudnya? Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itu yang diwahyukan oleh Allah, yang mengatakan memang manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik kejadian. Maka itu dalil yang menunjukkan kepada penciptaan manusia ataupun insan. Baik, seterusnya kita teruskan lagi dengan topik kronologi kisah penciptaan Adam alaihissalam sebagai manusia pertama. Baik, kronologi ini menariknya adalah kronologi yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi memang sahih dan benar sebagaimana yang digambarkan dan diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mulakan dengan surah Sad ayat 71, iaitu manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah Adam alaihissalam. Itu yang terkandung dalam Al-Quran yang mengatakan Adam sebagai manusia pertama. Baginda ialah Abu al-Bashar, bapa kepada semua manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam alaihissalam dari segumpal tanah. Maksudnya Adam ini dijadikan daripada segumpal tanah dan merupakan manusia pertama diciptakan Allah dan merupakan bapa kepada semua manusia. Baik, seterusnya kita lihat surah Al-Baqarah ayat 30 yang menceritakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada para malaikat bahawa Allah akan menciptakan manusia di muka bumi. Jadi mendengarkan hal ini, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang hikmah penciptaan manusia di muka bumi. Kenapa Allah nak jadikan manusia di muka bumi? Allah mengatakan Allah lebih tahu. Itu mungkin malaikat kata berlaku pertumpahan darah disebabkan oleh manusia di muka bumi. Tapi Allah lebih tahu kenapa Allah menciptakan manusia. Baik, seterusnya ialah dari surah Al-Baqarah ayat 34. Setelah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para malaikat, jin untuk sujud beri penghormatan kepada manusia untuk memuliakan baginda alaihissalam, memuliakan Nabi Adam. So diperintahkan para malaikat dan juga jin untuk tunduk hormat, sujud hormat kepada Nabi Adam.
Baik, jadi kita gambarkan di situ para malaikat dan jin sebagai tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diperlu tunduk hormat dan sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian diceritakan lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 35, Allah Subhanahu Wa Taala mempersilakan Adam alaihissalam untuk tinggal di dalam syurga bersama pasangan yang dijadikan untuk Adam, iaitu Hawa. Jadi Allah ciptakan pula Hawa. Kedua-dua Adam dan Hawa ini dibenarkan, diizinkan oleh Allah untuk menikmati semua kenikmatan dalam syurga, kecuali satu sahaja, iaitu sejenis buah yang tidak dibenarkan untuk dinikmati. Okey, dinyatakan. Anak-anak tahu buah apa? Jadi komen di ruangan, komen di bawah. Buah apa agaknya yang tidak dapat dinikmati oleh Adam dan Hawa di syurga. Itu terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 12 hingga 17, Iblis rasa sangat iri hati, dengki dengan kemuliaan yang dikurniakan kepada Adam alaihissalam. Jadi dia telah ingkar, dia tak nak taat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta untuk terus hidup. Jadi diminta dengan Allah untuk terus hidup. Tujuannya adalah untuk menjerumuskan anak cucu Nabi Adam AS ke jalan yang sesat dan merosakkan fitrah kejadian manusia. Jadi begitu anak-anak. Ini dinyatakan dalam Al-Quran. Memang Iblis nak merosakkan kita manusia, nak rosakkan fitrah kejadian kita, nak bawa kita bukan lagi ke jalan yang benar, nak bawa ke jalan yang sesat. Jadi begitu anak-anak kronologi kisah penciptaan Adam alaihissalam. Baik anak-anak, untuk tugasan ini Ustazah mahu anak-anak sediakan satu kisah dalam buku scrap bagaimana kisah penciptaan Adam secara detail. Apa yang saya ceritakan ini adalah berdasarkan ayat suci Al-Quranul Karim. Untuk lebih menarik lagi, anak-anak boleh buat dalam bentuk buku scrap untuk lebih menambah kefahaman anak-anak. Boleh anak-anak? Baik, seterusnya ialah kita teruskan lagi dengan 2.1.2 iaitu proses kejadian insan. Jadi menurut Al-Quran, proses kejadian insan bermula dengan nutfah, iaitu sperma lelaki dan ovum perempuan bercantum dan disenyawakan di dalam rahim perempuan ataupun permanian, ya. Yang ini merupakan sperma lelaki, kemudian ini ovum, benih lelaki dan benih perempuan bercantum kemudian disenyawakan dalam rahim perempuan, iaitu permanian, dipanggil istilahnya concentration. Kemudian yang kedua alaqah, zygote, percantuman nutfah menjadi segumpal darah. Nutfah tadi menjadi segumpal darah. Ini bentuknya yang digambarkan, ya, daripada benih lelaki dan benih perempuan bercantum tadi, sperma dan ovum, kemudian bertukar menjadi segumpal darah. Kemudian seterusnya mudghah, embrio, alaqah tadi daripada segumpal darah dia menjadi seketul daging macam ini. So pada peringkat ini terbentuk tangan, kepala, kaki dan dah ada tulang rusuk. Peringkat mudghah ini. Kemudian peringkat keempat ialah izam dan laham ataupun embrio juga. Daging akan membaluti tulang sehingga membentuk lembaga manusia yang sempurna fizikalnya. Daging tadi, yang peringkat mudghah tadi, akan dibaluti, daging tadi akan membaluti tulang sehingga membentuk lembaga manusia yang sempurna fizikalnya. Masya Allah, begitu kata sistematik sekali ciptaan Allah, dalam rahim seorang ibu, seorang wanita. Sehingga dia punya aturan itu mengikut fasa-fasanya. Masya Allah. Kemudian seterusnya janin ataupun fetus. Pada peringkat ini Allah Subhanahu Wa Taala akan meniupkan roh ke dalam tubuh janin yang berumur 4 bulan. Ini gambarannya. Hampir macam ada hampir sempurna dah. So pada masa ni di anggaran umur 4 bulan dan masa ni sudah ada roh, sudah ada roh.
Kemudian yang keenam, bayi dilahirkan ke dunia apabila cukup tempohnya, biasanya 9 bulan 10 hari, ya. 9 bulan ke atas lah, jangkaannya 19 hari macam tu, tempoh untuk lahir ke dunia. Itulah proses kejadian manusia, anak-anak. Jadi apa pengajaran yang boleh kita ambil di sini? Maha besar Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia daripada tiada menjadi ada. Kemudian begitu sempurna sekali sifatnya dengan anggota dalaman kita, organ dalaman, jantung yang memang berfungsi bermula daripada dah ada fungsinya tu masa dalam rahim ibu kita, kemudian lahir, dia terus melaksanakan tugasnya dengan izin Allah sehinggalah kematian kita. Jadi nilai penghayatan yang boleh kita ambil daripada tajuk ini ialah kita perlu sentiasa ingat asal usul kita, asal usul kejadian kita, supaya kita sentiasa bersyukur. Banyakkan syukur kepada Allah. Kita jangan selalu mencari kekurangan kita, kita selalu membandingkan kita dengan orang lain, tapi kita kena tambahkan syukur banyak-banyak kerana begitu banyak sekali nikmat yang Allah bagi kepada kita. Nikmat mata contohnya, dengan mata kita dapat melihat warna-warna indah di muka bumi ini, dengan pokoknya berwarna hijau, dengan laut yang berwarna biru, langit berwarna biru, awannya putih. So alhamdulillah kita dapat merasai nikmat penglihatan. Tapi alangkah ruginya andainya kita tidak menggunakan nikmat tersebut ke jalan yang betul. Kita menggunakan mata kita untuk melihat pornografi, video-video lucah, ke jalan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menggunakan penglihatan kita, kita menggunakan tubuh badan kita ke jalan maksiat. Jadi kita kena sentiasa membalas terima kasih kita, syukur kita kepada Allah dengan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menggunakan anggota badan yang kita ada ini ke jalan yang Allah redai. Kerana bagi Ustazah, kalau kita dikurniakan kesihatan yang baik, anggota dalaman kita, buah pinggang kita, jantung kita dapat berfungsi dengan baik, mata kita, saluran kita buang air kecil, air besar kita tu masih berfungsi dengan baik, itulah salah satu nikmat yang tidak dapat dibalas. Kalau kita nak menghitung-hitung nikmat Allah memang tak terkira. Kalau kita mencari kekurangan, memang kita jumpa kekurangan, tetapi nak menghargai lebih besar lagi nikmat Allah itu memang kita tak mampu nak membalasnya. So jadi gunakanlah anak-anak nikmat yang Allah guna ini ke jalan yang betul dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu nilai penghayatan kita, menjadi sama-sama menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi macam mana cara menjadi hamba yang bersyukur? Kena sentiasa mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi begitu simple tajuk kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semua. Selesai sudah, nanti kita akan sambung topik yang baru. Untuk tajuk ini belum habis lagi, sambungan untuk fitrah kejadian insan. Baik anak-anak, cuba lagi. Kita akan sambung lagi dengan latihan selepas ini untuk menambahkan lagi kefahaman anak-anak semua. Baik, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.